Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua? Ustaz Arab semuanya sihat ya? Okey. Baik. Hari ini kita akan sambung pembelajaran bahasa Arab tahun 4 kita bawah tajuk Asy-Syuhurul Miladiyah, bulan-bulan Masihi. Sebelum ini kita dah belajar tentang nama-nama bulan Masihi kan? Kalau kamu masih ingat lagi lah. Yanair, Januari, Februari, Maris, Mac, April, Mayu, Mei, Yunyu, Jun, Yulyu, Julai, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ustaz Arab semua dah hafal kalau belum hafal nanti Okey, kali ini kita akan sambung pembelajaran bahasa Arab tahun 4 kita bertajuk sama. Cuma kita tengok perkataan-perkataan lain ataupun perkataan-perkataan tambahan yang berkaitan dengan tajuk. Kalau sebelum ni kita belajar nama-nama bulan Masihi Okey, hari ini kita akan tengok peristiwa ataupun perkara yang selalu berlaku dalam kehidupan kita lah yang berkaitan dengan bulan Masihi berlaku dalam bulan Januari ke Februari ke apa ke okay? Kita akan tengok beberapa perkataan penting berlaku dalam kehidupan kita seharian Okey, tengok perkataan pertama kita akan baca ikut susunan. Yang pertama, As-sanatul jadidatu. As-sanatul jadidatu. As-sanatu al-jadidatu. Bila kita sambung bunyi dia As-sanatul jadidatu. Ma makna as-sanatul jadidah? As-sanatul jadidah. Ya, awak boleh teka lah sebab ada jawapan sebelah dia kan. Tak apalah. Ustaz, walaupun ada jawapan tepi dia tu, ini sebagai Ustaz nak suruh awak dengar sebutan baca cara baca dia, cara sebut dia betul lain kali bila awak dah nak baca tu senang nak baca sebab dah pernah dengar bacaan contoh Ustaz As-sanatul jadidah. Apa makna as-sanatul jadidah tu? Ya, as-sanatul jadidah tu bermaksud tahun baru ataupun tahun baharu. Tahun baru lah, tahun baru. Selamat tahun baru Bila kita sambut tahun baru tu selalunya kita sambut tahun baru tu mulai malam hari hari 31 Disember tu, malam tu untuk nak sambut tahun baru 1 Januari. Melebaikan bulan Januari lah. Lepas tu Ustaz kata tadi peristiwa ataupun perkara-perkara yang berlaku yang berkaitan dengan kalender kita As-sanatul jadidah, tahun baru. Yang kedua, Al-yawmu ar-riyadiyyu. Al-yawmur riyadiyyu. Al-yawmur riyadiyyu. Ma makna al-yawmur riyadiyyu? Al-yawmur riyadiyyu bermaksud hari sukan. Hari sukan. Selalu kan sekolah mengajukan hari sukan kan. Tak kisahlah bulan berapa dia berbeza antara satu sekolah dengan satu sekolah lain, ataupun mungkin tahun lepas bulan lain dia main sukan sekolah. Tahun ni mungkin lain lagi ataupun mungkin tak ada langsung ke sebab sekarang ada musim Covid kan, mana tahu tak boleh nak adakan sukan sekolah. Ataupun mungkin hujung tahun nanti kita ada kesempatan nak buat. Mungkin Covid dah okey ke apa ke. Bulan tu kita abaikan dulu. Ini Ustaz nak sebut kaitan ni dengan bulan-bulan tadi. Okey hari sukan hari sukan sekolah lah selalunya, ataupun mungkin dekat kampung pun ada buat hari sukan kampung. Okey. Yang ketiga, Yaumul Miladi. Yaumul Miladi. Apa makna Yaumul Miladi? Apa maksud Yaumul Miladi? Yaumul Miladi maksud dia hari lahir. Yang kita sebut hari jadi, selamat hari jadi sebenarnya bukan hari jadi yang tepatnya hari lahir. Kita dilahirkan, kita jadi sebelum tu lagi. Kita dah ada dah. Kita dah ada dalam perut mak kita. Dan sebelum tu lagi pun kita dah ada dah di alam roh. Sebelum dalam alam rahim, dalam perut mak kita tu
kita dah ada dalam tu Sebab tu dah tak tepat kita sebut hari jadi tu. Bukan hari jadi hari lahir. Kita dilahirkan. Keluar ke dunia ni. Okey. Hari lahir, yaumul miladi. Yang keempat, yaumul muallimina. Yaumul muallimina. Apa makna yaumul muallimina? Hari guru. Yaumul muallimin bermaksud hari guru. Bila kita sambut hari guru? Kalau murid-murid ingat bulan berapa? Mungkin tak ingat mungkin terlepas kita sibuk dengan Covid berperang dengan Covid, mungkin ustaz rasa macam tak sambut tu, tak lepas hari guru mungkin kita terlupa lah. Okay, tak apalah, ini sebagai makluman untuk sebagai ilmu ke awak. Hari guru selalunya kita buat sambutan pada bulan Mei, bulan 5 bulan Mei, 16 Mei. 16 Mei tu hari guru selalunya sekitar tu lah. Kita sambut pada hari tu ataupun sebelum tu sikit ataupun selepas tu sikit, tengoklah keadaan. Hari guru sambutannya selalunya berlaku dalam bulan Mei. Okay, yaumul muallimin, hari guru. Okey, yang ke berapa tu? Yang kelima, yaumul lughatil arabiyyati. Yaumul lughatil arabiyyah. Apa makna yaumul lughatil arabiyyati? Yaumul lughatil arabiyyati bermaksud hari bahasa Arab. Sekolah kita tak buat lah. Rancang-rancang saja, tak buat-buat sebab adalah kekangannya kenapa tak buat macam yang sekolah kita pernah buat dulu, hari bahasa Inggeris. Kalau tak salah ustaz, hari Rabu. Setiap hari Rabu murid-murid kena bercakap bahasa Inggeris. Bila berjumpa dengan cikgu, tegur cikgu dalam bahasa Inggeris. Setengah sekolah tu dia dilarang cakap bahasa Melayu pada hari bahasa Inggeris tu. Nak bercakap kena cakap bahasa Inggeris je. Kecuali masa cikgu mengajar dalam kelas tu, takkan cikgu nak mengajar semua dalam bahasa Inggeris. Bahasa Arab nak mengajar bahasa Inggeris macam mana lah contoh adalah mana kalau nak berbual-bual biasa tu digalakkan cakap bahasa Inggeris. Sepatutnya bahasa Arab pun macam tu juga. Tapi kita tak buat hari bahasa Arab, ataupun dia buat program program 1 tahun tu dia buat 1 hari tu cakap bahasa Arab je. Semua bercakap bahasa Arab. Itu maksudnya hari bahasa Arab. Sebab kita tak pernah buat tu, mungkin kita tak nampak macam mana perjalanan dia. Ini gambaran boleh buat mana-mana bulan saja tak melibatkan, tak terikat dengan mana-mana bulan. Itu tengok kesesuaiannya. Tapi melibatkan kalender lah juga. Kita nak buat tu, perancangan kita nak buat bila-bila dah. Okey, seterusnya al-ikhtibarus syahriyu. Al-ikhtibarus syahriyu. Apa makna al-ikhtibarus syahriyu? Al-ikhtibar ujian, asy-syahriyu bulanan. Ujian bulanan. Kalau dulu boleh dikatakan setiap bulan tu kita ada ujian. Kan? Dululah. Ujian. Sekarang ni mungkin jarang-jarang dah ujian tu ataupun ujian secara tidak formal lah. Ujian sikit-sikit sikit-sikit tu, penilaian dalam kelas. Dalam dulu, sistem dulu selalu ada ujian bulanan. Mungkin sebulan sekali tu ada ujian, ataupun 2 bulan sekali. Boleh ujian bulanan. Okey, seterusnya yang ke-7, al-imtihanun nihaiyu. Al-imtihanu an-nihaiyu. Al-imtihanun nihaiyu. Apa maksud al-imtihanun nihaiyu? Al-imtihanun nihaiyu bermaksud peperiksaan akhir tahun. Peperiksaan akhir tahun yang paling besar tu, yang hujung tahun selalu kita buat tu. Yang paling besar. Kita tengok pencapaian murid secara keseluruhan tu, sepanjang tahun tu tengok. Daripada awal tahun hingga akhir tahun dia belajar tu, kita nilaikan dia, nak tengok pencapaian dia macam mana. Okey, kita uji semua tajuk selalunya. Pada akhir tahun ni dia uji semua tajuk lah. Sepanjang tahun tu dia belajar, dia uji, tengok
budak tu pandai ke, faham ke tidak dan sebagainya. Okey, peperiksaan akhir tahun. Yang ke-8, al-utlatul madrasiyatu. Al-utlatul madrasiyatu. Apa makna al-utlatul madrasiyatu? Ya, al-utlatul madrasiyatu bermaksud cuti sekolah. Utlah tu maksud dia cuti. Al-madrasiyah persekolahan. Cuti sekolah. Kalau kita perasan, cuti kita tu ada yang cuti pendek, ada yang cuti panjang. Selalunya panjang tu akhir tahun lah. Ya, sebulan lebih kita cuti selalunya. Ya, sebulan lebih. Kalau dulu sampai sebulan setengah cuti. Tengah bulan 11 tutup. Bulan 1 tu pukul buka. Bulan lebih. Sampai boring duduk kat rumah. Lama sangat cuti ya. Okey, cuti sekolah. Ada yang cuti pendek, cuti seminggu, cuti 2 minggu, ataupun cuti mingguan je. Hari Minggu je cuti. Cuti juga tu. Ataupun cuti umum. Ada cuti umum tapi sekarang ni cuti sekolah ni melibatkan takwim sekolah lah. Cuti sebulan lebih tu ke, yang seminggu, yang tengah penggal, yang akhir penggal 1 dan sebagainya. Cuti sekolah. Okey, cuti Yang seterusnya, haflut takrimi. Haflut takrimi. Ma makna haflut takrimi? Haflut takrimi maksud dia majlis penghargaan, ataupun yang kita selalu sebut hari anugerah. Yang 2 tahun yang kita dalam untuk hari anugerah, kita nak beri anugerah ataupun penghargaan kepada mereka-mereka yang mendapat kejayaan. Yang tokoh akademiknya, tokoh curriculumnya, tokoh HEM-nya dan sebagainya tu. Kedudukan dalam kelas, orang yang mendapat markah tinggi dalam pelajaran dan sebagainya. Kita nak hargai semua pencapaian murid tu. Yang peningkatan terbaiknya, yang sasiah terbaik dan sebagainya. Hari anugerah, kita selalu sebut hari anugerah. Satu majlis yang kita nak takrim, nak memuliakan, nak hargai pencapaian murid. Pencapaian dia sepanjang tahun tu. Selalunya 2 tahun lah. Sebelum kita cuti 2 tahun tu selalunya. Okey. Seterusnya, yaumul istiqlali. Yaumul istiqlali. Ma makna yaumul istiqlali? Ini kena tahu ni. Yaumul istiqlali bermaksud hari merdeka. Hari merdeka, dia berkaitan dengan bulan apa tu? Hari merdeka tu. Negara kita merdeka bila? Bulan Ogos. Okey, bulan Agustus. Yaumul istiqlal fi syahri Agustus. Hari merdeka ialah pada bulan Ogos. Okey, seterusnya, yaumu Malaysia. Yaumu Malaysia. Ma makna yaumu Malaysia? Yaumu Malaysia ialah hari Malaysia. Hari Malaysia. Mesti ada orang tertanya-tanya, bukan Ustaz, bukan hari merdeka hari Malaysia sama je? Tidak. Okey, tidak sama sebenarnya. Hari Malaysia disambut pada bulan September. Bulan September. Hari merdeka bulan Ogos. Apa beza merdeka dengan hari Malaysia? Ini untuk ilmu awak saja. Dalam buku tak diterangkan pun. Dalam buku bahasa Arab tu tak diterangkan. Ini untuk ilmu. Supaya ilmu kita bertambah lagi-lagi tentang negara kita lah. Hari merdeka ialah pada bulan Ogos. Kita sambut selalunya 31 Ogos. Sepenuh tanah Melayu merdeka daripada penjajahan British. Bukan negara Malaysia, tanah Melayu. Tanah Melayu merdeka daripada British, iaitu pada 31 Ogos 1957 merdeka. Manakala hari Malaysia pula disambut sepenuh penumbuhan negara Malaysia. Dulu tempat kita ni dipanggil tanah Melayu. Lepas tu bergabung tanah Melayu bergabung dengan Sabah Sarawak, bergabung dengan Singapura, membentuk negara Malaysia. Berlakulah katanya hari Malaysia tu, pembentukan negara Malaysia.
Yang 31 Ogos tu Tanah Melayu Merdeka. Yang bulan September tu, kalau tak salah Ustaz, 16 September kita akan cuti cuti sekolah, cuti bekerja pun akan cuti. Itu kita sambut Hari Malaysia, Penubuhan Negara Malaysia. Bila dah ada Tanah Melayu tu, dia bergabung pada tahun 1963, Tanah Melayu bergabung dengan Sabah Sarawak, Labuan, wilayah persekutuan Labuan dengan Singapura membentuk negara Malaysia. Mesti awak terkejut, Ustaz, Singapura kan bukan negara lain. Sejarahnya Singapura termasuk dalam Malaysia. Tapi dia sekejap je bergabung dan masuk dalam Malaysia. Dalam selepas lebih kurang 2 tahun, Singapura keluar daripada negara Malaysia, membentuk negara sendiri. Itu sejarah dia. Dulu dia nak bawa Malaysia. Okey dah. Ini untuk ilmu dia. Dan yang terakhir, hari yang paling kita tunggu-tunggu, Yaumul Aidi. Yaumul Aidi. Apa maksud Yaumul Aidi? Yaumul Aidi bermaksud hari raya. Kita orang Islam ada 2 hari raya besar kan? Hari raya puasa, hari raya haji ataupun hari raya korban. Yang kita sebut Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri hari raya puasa, Idul Adha hari raya korban. Okey. Boleh. Jadi perkataan-perkataan ini awak boleh dapatkan dalam buku teks, dan ada beberapa perkataan dalam buku teks awak tidak ada. Ustaz masukkan sekali supaya ilmu ni makin bertambah lah. Sebab benda tu penting juga untuk ilmu awak. Takut nanti bila ujian tu disebut perkataan tu, sedangkan dalam buku teks tak ada nota ni. Tak apalah, Ustaz selit lah, tak banyak pun. Yang penting-pentingnya Ustaz selit. Okey. Semoga kita bertemu dalam sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.